Gaji MBB Ambassador sebulan naik RM500 tau. Dan ini bukan gimmick. Saya ulang sekali lagi ya. Ini bukan gimmick. Tugas MBB Ambassador ni bantu memperkasarkan orang awam dengan maklumat kesihatan terkini, supaya mereka ni boleh buat keputusan sendiri terhadap masalah kesihatan yang mereka hadapi sekarang ni. Dengan maklumat yang kita berikan, kita telah buka ruang untuk mereka memilih dan buat keputusan yang tepat berdasarkan servis dan produk MBB itu sendiri. Semasa kita ubah hala tuju mereka yang memerlukan khidmat kita, kita juga bantu ubah hala tuju status kewangan kita. Saya berikan 2 contoh sahaja dulu. Ini Puan Fat, ini Tuan Khairi. Mereka dua ni adalah klien MBB dan mereka pernah rasa apa yang klien MBB rasa sekarang. Puan Fat mulakan kerjaya sebagai MBB Ambassador pada bulan 11 2022, manakala Tuan Khairi pada bulan 9 2023. Boleh tengok dekat sini pendapatan bulan pertama daripada orang ni. Puan Fat bulan pertama buat RM180 sahaja, manakala Tuan Khairi buat RM250 sahaja. Memang nampak sikit, tapi bab duit mereka orang ni tolak tepi dulu. Sebab mereka tahu rasa macam mana sakit kena GGA ni. Yang penting klien boleh recover dengan cara yang betul. Mereka orang ni ECG tu tak payah cakap dah, berkali-kali. Ubat dengan suplemen, dah boleh buka farmasi dekat rumah. Segala jenis coach pemakanan semua dah ikut. Last kali jumpa Alfai, lepas tu praktis MBB tu, baru boleh recover. Sebab tu mereka ni percaya dan nak tolong yang ada masalah ni bersungguh-sungguh. Buat MBB Ambassador ni, dia bukan kerja senang. Kena ada komitmen untuk bantu keluarkan klien tu daripada stage sakit kepada stage sembuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, bantu mereka yang ada masalah kesihatan gastrik ke anxiety ni. Kita boleh tengok nah, ini pendapatan bulanan Puan Fat, RM11,000 Malaysia sebulan. Dan ini pendapatan Tuan Khairi, RM3,000 sebulan. Nampak seronok kan? Tapi itu bukan keseronokan sebenar. Keseronokan sebenar adalah bila Puan Fat dan Tuan Khairi ni mampu membentuk komuniti yang peka dengan maklumat kesihatan terkini, supaya mereka ni boleh jaga orang sekeliling pula tau. Dan itu adalah keseronokan sebenar. Kesimpulan dia adalah MBB Ambassador ni bukan kita hanya nak buat duit. Bukan. It's about making a difference. And yes, the rewards are real, tangible and waiting for you. Saya sendiri yang design program MBB Ambassador ni untuk memperkasarkan orang awam. Pada masa yang sama, kita memperkasar status kewangan kita. Yang saya percaya dan telah terbukti oleh Puan Fat sendiri mampu menandingi dan lebih pendapatan hakiki kita. Akhir sekali, saya nak tanya, dah bersedia untuk bantu ubah hala tuju kesihatan mereka yang memerlukan produk dan khidmat MBB ni? Pada masa yang sama, ubah masa depan kewangan kita. Kalau ya, selamat datang ke MBB Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera family MBB. Okay, malam ni kita punya topik adalah berkenaan dengan masalah gastrik GERD anxiety yang relapse semula. Relapse ni bermaksud dia jadi balik. Sebab ramai yang mana bukan ramai, tak segelintir lah, segelintir yang dah amal Alpha Plus, dah praktis MBB, dah amal Happy D, Real B, Real C Microbal, dah lama dah okey dah. Contoh macam dalam 7 bulan okey, 8 bulan okey, ada yang setahun dah okey. Thank you very much. Yang setahun dah okey, tak ada masalah apa, tiba-tiba dia relapse semula, jadi balik. Antara sebab dia kenapa? Bukankah dia petikan, oh saya dah amal 5 plus lah, sepatutnya saya sembuh sejahtera lah perkara ni. So untuk malam ni saya akan clearkan mengenai hal ni nak. Bukan kat Bukit Bintang, dekat Soho Suite KLCC, Tuan Farouk. Okey. Sebab saya nak kena tengok baca kat bawah ni sekali. So insya-Allah saya berjawab. So untuk nak relax semula, dia mudah saja.
Dia maksud dia cara hidup dia terbalik lah. Okey. Dia kena ingat, untuk macam Half-Five Plus, Happy D, Real B, Real C, Microbar kita ambil tu, dia hanya boleh dia rawat masalah leaky gut. Tapi kena ingat, bila masalah leaky gut ni telah dirawat, dia akan meninggalkan fibrosis. Fibrosis ni bermaksud parut dekat usus kita. Dia sama saja macam berlaku kerengsaan ataupun inflammation dekat kita punya kulit ni. Kalau dia dah heal sekalipun, dia akan meninggalkan parut. Kalau macam ada kawasan tu ada berbulu tangan sebelum tu kan, kawasan yang berparut tu tak tumbuh bulu. Ini perkara sama sahaja berlaku dekat kita punya usus kecil. Okey. So kalau berlakunya parut dekat usus kecil kita, bermaksud kita akan berlaku kekurangan penghasilan diamine oxidase. Bermaksud kita tak boleh menghasilkan diamine oxidase yang mencukupi seperti sebelumnya. Itu sahaja reasonnya. So apa macam ada orang kata saya dah amal Half-Five Plus, dah amal Microbar apa semua, tapi dia kata saya tak boleh sembuh sepenuhnya. Saya sampai boleh habis okey pun 95% ataupun 90%. Angin tu masih ada. Mudah saja sebab kita sebenarnya telah kekurangan penghasilan diamine oxidase. So kita tak boleh menguraikan histamin seperti sedia kala. Seperti sebelum sakit masalah GGA ni. Itu sahaja reasonnya. So untuk memastikan kita ada kebolehan untuk menguraikan lebihan histamin dalam keadaan perut usus kita ni ada fibrosis, iaitu berparut, kurang kebolehan untuk menghasilkan diamine oxidase. Seperti sebelumnya, kita kena suplemen dengan batuk pula. Sekejap ada saya duduk tengok kat sini ada sikit soalan ni. Sekejap saya ada benda. Okey, kita kena suplemen dengan satu enzim nama dia HNMT. HNMT ni tak perlu beli pun. Dia sebenarnya dihasilkan oleh kita punya organ dalaman seperti buah paru, kita punya buah pinggang, kita punya hati. Ini menghasilkan enzim HNMT. Enzim HNMT ni tugas dia adalah untuk menguraikan histamin. Okey, kena ingat kat sini ya. Untuk nak dapat suplemen enzim hormon enzim HNMT ni, perlu kita pastikan kita punya buah pinggang, hati, sedangkan semua organ dalaman kita berfungsi dengan 100% lah, 100%. Untuk nak dapat semua ni, kita kena pastikan tubuh badan kita bebas daripada chronic stress. Saya tengok okey, macam Diet Fat maklumkan kat sini, semua ada limit. Makan ada limit, workout ada limit, stres ada limit. Kalau terlebih berangin lebih sikit, ya memang betul. Contoh saya bagi untuk orang yang baru nak recover, dia kalau nak exercise lebih, dia tak mampu. Dia memang tak mampu. Dia ataupun kalau dia macam dia push badan dia, lepas tu badan dia orang kata sakit lah sebab dia lama tak workout, and then dia punya kaki tu orang kata berlaku lebih muscle tear, berlaku micro muscle tear. Ni maksudnya luka-luka kecil dekat kita punya otot lah. Yang ini akan menyebabkan penghasilan diamine oxidase lebih. Penghasilan histamin tu lebih, sebab histamin diperlukan untuk dia kata berlakunya keradangan untuk buat keradangan dekat situ supaya dia boleh recover. Problem yang berlaku bila orang tu kekurangan penghasilan diamine oxidase tu sendiri dan juga penghasilan HNMT tu sendiri kurang. Okey. Bila jadi ni sahaja, sebab tu kita boleh tengok untuk orang yang workout terlebih ni, lepas tu dia demam, esok tu demam. Dia start dengan sesama, lepas tu demam terus. Ni perkara biasa. So walaupun kita especially untuk orang GGA, walaupun dia baru nak exercise, dia rasa dia boleh buat, dia rasa dia boleh push, jangan sesekali push. Sebab kalau push, esok lusa tu demam.
Esok lusa demam dengan reflux yang trigger macam-macam apa semua tak berbaloi. Dia kena workout secara perlahan-lahan. Sebab pentingnya workout dalam konteks orang GGA ni adalah untuk bina otot. Sebab apa bina otot ni penting? Untuk kita nak recover daripada masalah penghasilan lebihan histamin ni. Dia bukan penghasilan lebihan histamin. Sebenarnya penghasilan histamin lebih daripada keupayaan untuk kita uraikan dia. Dengan bina otot lebih lagi, kita punya penggunaan gula tu adalah lebih efisien daripada sebelumnya. So, lebih kita efisien guna gula dalam keadaan chronic stress, kita akan mengurangkan stres tu secara tersebut. Sebab tu dalam MBB ni, pada peringkat permulaan, kita akan makan lebih gula. Percayalah cakap saya, kalau macam orang yang macam driving, dia kata dia takut nak driving, dia tak boleh nak drive sebab dia kata saya kena drive ke sini ke sana, ambil masa dalam masa 2 jam, saya tak yakin saya boleh drive sebab bila saya drive lemah sikit, anxiety datang. Dia lepas tu dia nak bloated apa semua kan. Saya kata mudah saja solution, sediakan gula-gula. Itu saja. Waktu drive kemam gula-gula, insya-Allah tak trigger anxiety, boleh selamat sampai tanpa perlu berhenti tepi jalan. Gula sahaja. Sebab untuk orang yang dalam keadaan chronic stress, especially itu utama orang masalah GGA ni, dia pakai gula cepat. Dia penggunaan penukaran gula kepada tenaga ATP ni melalui proses glycolysis secara anaerobik. Maksud pembakaran gula dia cepat. Sebab tu dia kerap lapar. Bila dia makan sahaja gula ke apa semua, dia akan rasa okey. Sebab tu tips dia okey, sekejap kita tengok lagi. Saya baru kena terus COVID-19 sekali. Pula dah. Okey, kalau COVID-19 penting ya. Macam kalau COVID ataupun semua, penting top up untuk vitamin D. Ambil lah Happy D Pro tu, sangat-sangat membantu. Lepas tu COVID ni ataupun influenza, dia tak sakit pada peringkat awal, dia tak sakit tau. Macam seminggu first tu kita akan kebah pada demam, tu perkara biasa. Dia masuk seminggu ke atas 2 minggu tu yang akan jadi benda bukan-bukan. So, ambil sekali ubat antihistamin. Ubat antihistamin ni macam cetirizine ataupun loratadine. Tapi kalau kita kena tengok lah, kalau cetirizine, kita tengok fungsi buah pinggang. Kalau fungsi dia ada CKD stage 2, bermaksud dia punya eGFR dia bawah pada 90, kita suggest ambil loratadine. Loratadine dia tak bagi beban pada buah pinggang. Okey. So kalau eGFR dia normal, kita ambil cetirizine. Okey. So kalau nak lebih cepat lagi kesan, jangan ambil second generation punya antihistamin. Macam kalau loratadine, kita ambil desloratadine. Kalau untuk cetirizine, kita ambil levocetirizine. Okey. Apa beza loratadine dengan cetirizine? Ni masuk ubat allergic lah. Okey. Loratadine dia lambat bertindak, tapi dia half-life dia lama. So macam sebiji loratadine tu sehari boleh tahan. Okey. Kalau untuk macam cetirizine, kita ambil dia kena ambil 2 kali sehari. Okey. Atau pulang lah. Kalau nak fast action, ambil cetirizine. Kalau nak long lasting, ambil loratadine. Cuma cetirizine cepat, loratadine lambat sikit, dia akan ambil masa. Kalau tak mahu mengantuk, ambil second generation punya antihistamin. Untuk loratadine, ambil desloratadine. Untuk cetirizine, ambil levocetirizine. Yang ni kena ambil untuk kita mengurangkan sasau semasa lepas COVID-19 tu. Maksud seminggu selepas tu baru nak sasau. Sama juga dengan influenza. Influenza minggu first tu kena, dia kebah demam, okey, tak ada masalah. Dia nak masuk second week, third week tu dia nak jadi benda bukan-bukan. So better prepare, ambil saja ubat antihistamin untuk mengurangkan simptom. Dan jangan lupa untuk amalkan Happy D Pro, sebab Happy D ni, vitamin D, dia akan kontrol kita punya immune system daripada buat benda bukan-bukan. Okey. So nak bagi cukup DAO. Nak bagi cukup DAO ni, dia sebenarnya, ni cerita betul lah, ni cerita betul. Kalau orang
Kalau kena masalah GGA ni, sekali kena sahaja, walaupun kita boleh fully recover balik, penghasilan Diamond Oxidase kita dia tak akan macam dulu dah. Dia tak akan macam dulu, dia akan kurang. Sebab perut khusus kita akan meninggalkan parut fibrosis yang mana akan mengurangkan penghasilan Diamond Oxidase. Dia tak boleh balik macam dulu dah. So, kita kena suplement dia dengan HRMT yang mana dihasilkan oleh kita punya organ dalaman itu sendiri, dengan cara bina otot supaya tubuh badan kita boleh berhadapan dengan stres. Lebih otot bermaksud kita boleh menyimpan bekalan gula dalam otot kita yang dipanggil glycogen, yang mana glycogen ni akan digunakan ketika kita berhadapan situasi stres, yang mana dia boleh dia memang boleh lah kata, memang boleh membantu kita mengurangkan stres, load stres kepada kita punya tubuh badan. So, workout bina otot lah. Itu yang paling penting sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tuan Razak, badan saya berdebar-debar, badan bergetar, GERD ke? Dia bukan GERD, ini panggil body tremor. Okay. Body tremor ni berlaku bila kita dalam keadaan stres lah. Body tremor dia akibat penghasilan adrenalin tersebut. Kalau macam sebab tu kalau macam kita takut sangat ataupun kita marah ke orang, badan kita getar. Sama juga apa yang berlaku pada tuan apa? Tuan Clay Kim. Tuan Clay Kim. Sama juga apa yang berlaku sebab penghasilan adrenalin. Kita kena ingat untuk so saya bagi solution dia ambil gula. Itu je. Solution dia ambil gula. Solve problem. So untuk orang GGA ni mudah saja nah, jangan takut ambil gula. Saya dah pesan selalu dah. Kalau orang takut ambil gula, takut kencing manis kan macam ni yang saya kata nah. Saya buat cabaran, orang kata challenge terbuka lah, challenge terbuka. Bawa mic saya satu jurnal yang mengatakan secara spesifik pengambilan gula menyebabkan berlakunya masalah kencing manis. Silakan, saya bagi hadiah RM10,000. RM10,000 Malaysia. Silakan produce kat saya. Dah? Yang mana mengatakan akibat pengambilan gula menyebabkan berlakunya masalah kencing manis. Dia tak. Masalah kencing manis bukan disebabkan oleh pengambilan kita terlebih ambil gula. Tak jadi masalah lah. Tak jadi masalah kencing manis. Kecuali kita berlakunya keradangan. Yang ni kita kena faham detail lah. Kita kena faham detail bagaimana insulin resistant berlaku. Insulin resistant berlaku dia tak ada kaitan langsung dengan pengambilan gula. Tak ada kaitan langsung. Insulin resistant berlaku bila tubuh badan kita, sel tubuh badan mula reject untuk insulin. Yang mana disebabkan oleh chronic stress, selalunya disebabkan oleh pengambilan makanan sendiri ataupun stres kronik fizikal. Contohnya kita ada masalah slip disc, kita ada scoliosis iaitu tulang belakang bengkok, ataupun memang ada masalah hypertension type 3, type 4. Itu sahajalah. Sebab kalau kita pegang konsep ni baru kita boleh faham kenapa untuk orang yang accident dia gula dia spike. Macam orang accident ataupun orang yang selepas menjalani pembedahan, kenapa gula dia naik? Okey. Sama juga untuk orang yang ada masalah tulang belakang. Dia tak makan gula langsung, nasi pun tak makan. Tapi sebab apa dia ada masalah diabetes? Yang tu kita kena faham dengan clear. Okey, untuk Tuan Razman. Okey, saya tengok soalan lah. Saya tengok soalan daripada Tuan Fauzi. Saya tak tahu jelas macam mana sebenarnya gula disimpan di dalam otot. Okey, gula disimpan dalam otot ni dalam bentuk glycogen. Okey, glycogen ni adalah sebenarnya simpanan gula pada kita punya otot. Lagi banyak otot kita, lagi banyak kebolehan untuk kita simpan gula. Dia simpan antara dia macam ni ya, dah faham? Okey, 1 gram glycogen diikat dengan 4 gram gula. 1 gram glycogen ni diikat dengan 4 gram air. Okey. So bila dia punya logik dia nak faham kat sini Tuan Fauzi. Bila kita duk push, kita guna otot ni kan. Contoh kita dah buat bicep curl kan. Kita dah buat bicep curl. Akibat berlaku micro tear kat sini, kita luka kecil dan nak repair kat sini. Tubuh badan dia akan tahu, okey, orang ni sentiasa pakai otot ni. So aku kena buat simpanan gula dekat dia punya otot supaya nanti bila dia guna, automatik aku boleh bekalkan gula dengan cepat kepada dia punya otot. Itu sahaja logik dia dekat sini. Nah? Okey. Fermented soybean extract baru sekali tuan.
fermented soybean. Untuk soy ni secara general saya tak apa nak suka sangat, sebab cara penghasilan dia sendiri. Dia mass produce-nya soy, dia GMO, genetic modified organism. Acuan dia cukup tinggi. So untuk produk soy ni saya kurang berkenan. Okey. Tapi kalau nak ambil lah, tak ada masalah pun. Cuma kalau bagi saya kurang berkenan. Sebab tu saya tak fokus sangat untuk macam apa soy base ni. Tapi kalau nak ambil, try lah, tak ada masalah pun. Okey. Tu apa faktor-faktor menyumbang kepada kawan-kawan MBB yang boleh maintain dan sustain lepas semua GGA? Yang boleh sustain ni kita boleh tengok yang workout, practice MBB. Itu saja. Dia kalau yang selalunya tak sustain, dia practice MBB. Lepas tu dia ralik sikit saja, perap kena balik. Sebab dia tak bina dia punya otot. Dia tak recuperate balik jumlah otot yang dia hilang selepas dia semasa dia sakit tu. So bila kita tak bina balik otot kita masa kita sakit, kita akan hilang kebolehan untuk menyimpan jumlah glycogen, yang mana benda ni dia senang formula dia senang ingat. Lagi banyak otot kita, lagi efisien tubuh badan kita function, lagi efisien kita tukar gula kepada tenaga, lagi kurang beban pada organ dalaman kita, lagi banyak HNMT yang boleh dihasilkan, lagi banyak histamine yang kita boleh uraikan. Itu saja. Bermaksud dekat sini kita bina otot sebenarnya adalah untuk membolehkan tubuh badan kita lagi efisien menukarkan gula kepada tenaga, supaya kita tak beban organ dalaman kita, dan organ dalaman kita boleh menghasilkan HNMT pada normal punya value, yang mana untuk suplemen kepada kurangnya penghasilan diamine oxidase akibat fibrosis berpunca pada masalah leaky gut yang berlaku sebelum ni. Itu sahaja nah. Okey. Ambil gula lebih boleh simpan kat masa. Yang buat weight ambil gula lebih baguslah maksudnya untuk diet fat. Dia sebenarnya carb. Untuk kita buat otot, dia kena lebih carb. Sebab carb ni, glucose, carb ni dia akan jadi starch. Starch akan jadi dia akan pecahkan kepada saccharide. So saccharide ni akan digest, jadi kita akan tukarkan dia sebagai glucose. Glucose ni akan bantu bawa asid amino pada protein kita kepada kita punya otot. So pengambilan carb tu sangat penting untuk kita nak bina otot. Kalau kita bina otot dalam keadaan kurang carb, problem sikit. Boleh tu boleh, tapi problem. Kita akan jadi sangat-sangat lean. Sangat-sangat lean. So kalau boleh kita nak ada fat sikit. So kalau untuk macam orang nak buat badan kan, selalunya dia orang akan buat fasa bulking dulu. Bila masa fasa bulking, lepas tu dia orang bawa masa fasa cutting. So fasa bulking ni makan lebih carb, lepas tu fasa cutting ni baru dia kurangkan carb, lebihkan protein. Dah? Okey. Kita tengok. Orang kecil mana pun kena ambil gula. Tubuh akan menghasilkan gula dengan lebih tinggi. Okey, untuk orang kecil manis ni, kalau kita tengok dalam testimoni untuk MBB, untuk diabetes kan, kita ambil gula tak ada masalah pun, tak ada kaitan pun. Dia tak ambil gula pun, gula tetap tinggi. Dia kalau semudah, okey. macam topik-topik sebelum ni kita dah sembang dah. Kata untuk praktis IF. Praktis IF tak makan carb, makan hanya protein sahaja. Betul, boleh mengurangkan HbA1c. Yang tu memang tak diragui, memang boleh. Mengurangkan HbA1c, meningkatkan sensitivity insulin. Tapi kita kena faham detail lah. Kat sini kita kena faham detail. Macam mana dengan praktis intermittent fasting dan juga kurangkan carb, kita boleh meningkatkan balik insulin sensitivity kita, yang mana dia mengurangkan HbA1c. Jadi kena faham. Kalau kita tak faham benda ni, mampu. Okey, saya jelaskan. Bila kita buat intermittent fasting ataupun kita buat calorie restricting, ataupun kalau kita buat puasa secara general, bermaksud kita kurang makan lah. So bila kurang makan, apa yang akan berlaku? Yang ni hanya untuk orang tak ada masalah perut saja. Kalau ada masalah GGA memang haram tak boleh buat. Dia akan menghasilkan lebih kortisol, sebab dia akan
Automatik bila kita stres, tubuh badan nak perlukan menghasilkan gula, kortisol kena naik. Ingat bila kita kurang makan, dia akan trigger stres. So bila stres, dia akan trigger kita punya hypothalamus. Hypothalamus akan hasilkan corticotrophic release hormone yang mana akan pergi kepada kita punya kelenjar pituitary, menghasilkan ACTH, adrenal corticotrophic releasing hormone, yang dia pergi kepada kita punya kelenjar adrenal, menghasilkan adrenaline dengan kortisol. Kortisol sifat dia boleh inhibit benda yang menyebabkan inflamasi. Ingat sifat kortisol, dia boleh inhibit, menghalang benda yang menyebabkan keradangan. Sebab tu kalau macam orang ada masalah kulit, let's say dia ada masalah eczema, dia bubur Forbancort. Forbancort ni corticosteroid punya krim, dia sapu lega. Betul? Sebab dia kat kawasan tu dia sapu, dia inhibit mast cell dekat kawasan tu daripada menghasilkan histamin, prostaglandin, leukotriene ataupun apa segala benda lah. So bila kita puasa, kita akan raise kita punya kortisol. Bila kita raise kita punya kortisol, automatic kita punya inflammation akan drop. So kita punya sel akan recover, dia akan back to insulin sensitif. Dia kembali sensitif kepada insulin dan HbA1c dia akan drop. Ni perkara betul. Benda ni dah orang dah buat kajian banyak dah. Betul, calorie restriction boleh mengurangkan bacaan HbA1c dan juga meningkatkan balik kita punya insulin sensitivity. Tapi ingat, kena ingat, benda ni dia tak boleh buat secara berterusan. Kalau orang tu dia buat berterusan, prolong punya fasting, prolong punya intermittent fasting, dia sebab dia suka, dia kata lepas ni aku tak mau makan nasi lesu, aku nak makan protein saja. Apa yang akan berlaku dekat tubuh badan dia akan berlakunya stres yang berpanjangan, chronic stress. Tubuh badan nak carbs, nak energy tapi tak dapat. Dia bekalkan secara protein saja. Protein still ada energy, tetapi bila dia tersangkut dalam stres kronik saja, kena ingat kita punya proses penukaran gula kepada tenaga dia bukan dalam aerobik dah, dalam keadaan cukup oksigen, dia akan berlaku dalam keadaan kurang oksigen. Bermaksud kita akan bakar gula dengan secara tak efisien. So bila kita bakar gula dengan tak efisien, apa yang akan berlaku? Kita akan start loss muscle mass. Benda ni ada tertulis, benda ni orang buat kajian banyak dah. Kita akan start loss muscle mass dan kita akan boleh tengok inflammation kita naik. Bila kita buat blood test, kita tengok CRP kita naik, C-reactive protein kita naik, dan start dari situ kita boleh tengok gula kita akan start naik balik, dan baca HbA1c kita akan naik balik. So trik dia dekat sini. Dia ada trik dia dekat sini. Trik dia, kita kena buat carb cycle. Contoh macam 2 minggu kita buat intermittent fasting, ataupun kita buat omat, ataupun kita puasa Islam, tak ada masalah lah. Dan masuk minggu ketiga, rasa badan dia kena ikut rasa badan. Rasa badan macam tak selesa, rasa badan macam fatigue, rasa macam nak marah selalu, tidur malam tak boleh nak jerap, tak boleh nak dapat deep sleep. Dan masa dia untuk kita buat carb cycle. Tingkatkan balik kita punya pengambilan carb sampai badan rasa selesa balik, dan baru kita buat balik intermittent fasting. Macam tu cara dia. Macam tu saja. Kalau kita sama juga macam orang nak lost weight. Sama juga. Bila untuk orang nak lost weight, contoh dia macam dia berat 120 kilo. So dia buatlah intermittent fasting. Dia tengok kat TikTok ke apa kan, dia kata yang ni kita kena buat intermittent fasting, tak boleh makan gula apa semua, bla bla bla, kena makan protein saja kan, baru kita punya berat tu boleh turun. Betul, berat turun, saya setuju. Tapi dia akan plateau. Macam kalau 120, saya rasa dia plateau dalam berat dia 100 tu dia plateau dah kot. Sebab apa yang loss ketika dia tengah buat fasting tu sebenarnya adalah dia punya glycogen. Kena ingat, 1 gram glycogen diikat kepada 4 gram air. Dia akan loss berat air, dia akan loss berat glycogen. Habis saja loss berat air, berat glycogen, dia akan start nak loss muscle mass. Bila start loss muscle mass sahaja, yang ni kita akan tengok benda jadi mengarut. So ada banyak kajian yang telah dibuat mengatakan intermittent fasting, ada keto diet ni meningkatkan risiko untuk berlaku kencing manis. Ya, memang betul. Dan dia juga mengurangkan bacaan gula
Kalau kita buat secara betul, ya betul, dia boleh revert balik kita punya kecil manis kepada tahap remission. Ya memang betul, tapi kena praktis betul lah. Dia kena ada orang guide. Dia tak boleh buat sebarang-sebarang bodoh ikut suka hati kita. Tak boleh. Dia kena ada orang guide yang pernah ada pengalaman bab ni, guide orang tu satu. Kalau tidak, confirm ke laut. Benda ni saya tengok banyak kali dah. Okey. Salam bang, guide gastrik. Tuan kawan saya sekarang MBB ketat cuma okey. Tuan kawan saya 2 tahun MBB dengan minum Hafal. Selepas 2 tahun dia okey sangat dah. Kawan saya sekarang MBB ketat cuma Hafal dia stop. Ambil lah Hafal, kesianlah kat saya. Okey. Selain ada dakwaan minum tinggi fiber secara long term menyebabkan penyembuhan. Betul ke tuan? Tak. Memang jawapan panas kepada api. Sebab kalau contoh macam ayah saya yang buat Hafal ni. Dia sampai sekarang, sampai hari-hari tak pernah miss lah. Boleh kata kalau dalam setahun tu boleh kira dengan jari tangan ni lah. Dia miss beberapa hari saja untuk mengambil Hafal ni. Dan dia seorang yang sangat sihat. Untuk umur seorang yang berumur 70 tahun lebih, dia boleh bawa kereta lagi, main golf lagi, berlari lagi, pi masjid kaya bisiklet sikit laju lagi, boleh panjat pokok. Consider sangat sihat lah. Daripada kalau macam satu ketika dulu dekat nak mati dah. Ambil fiber ni tak ada masalah langsung. Tapi dia kena ingat juga. Macam ni dia kena ingat. Untuk high fiber ni, okey. Contoh kalau macam nak buat minuman high fiber ni senang saja. Pergi kilang lah cakap okey nak minuman high fiber. Boleh saja. Kalau untuk contoh nak buat Hafal Plus tu okey. Dia melalui ayah saya punya tahun dia start tahun 2006. Dia start buat Hafal ni 2006. Sampai 2024 ni kami masih perhaluskan dia punya formula. Contoh kalau macam kita pergi kilang, kata nak beli silium semudah nak beli silium dia ada pelbagai grade, dia ada pelbagai mesh. Okey. Kalau kita ambil mesh dia sangat rendah, tetap fiber juga. Dia akan jadi luka dekat usus. Kalau kita ambil dia sangat halus, dia akan jadi orang kata cik birit, jadi diarrhea. Okey. So, dia punya seni dia dekat sini adalah okey, contoh grade pula. Dia ada grade yang dia ada grade yang orang kata dia cepat nak bulk, cepat nak kembang. Ada grade yang lambat nak kembang. Okey. Seni dia dekat sini, macam mana kita nak buat satu minuman high fiber ni yang sangat sesuai untuk usus orang Southeast Asia. Inilah Hafal Plus ni. Melalui proses 2024 tolak 2006, 18 tahun. 18 tahun kami perhaluskan benda ni. So orang lain semua boleh buat high fiber ni, tak ada masalah. Tapi macam mana dia dapat ratio dia punya grade dengan mesh untuk dapat untuk nak buat minuman fiber yang sesuai dengan perut orang Southeast Asia. Okey. Kalau kalau tengok dekat kotak Hafal tu dia silium khas, inulin, birut, auton, ascorbic acid, malto, apa lagi Itu je kot. Stevia sikit. Itu saja. Kalau kita pergi dekat OEM kilang OEM kita kata okey, tiru Ustaz, saya nak buat formula macam ni sampai ke sudah takkan dapat. Sebab dia punya grade dia tu kena betul. Untuk silium saja tu tak kira untuk apa kualiti untuk inulin macam mana, grade apa kita nak pakai. Hauton, semua segala hauton ni lagi banyak jenis. Dia punya. So boleh saja kata okey, ini sama saja ingredient macam apa try ambil tengok. Itu aja. Okey. Tapi kalau untuk dakwaan minum tinggi fiber ni secara general dia memang betul. Dia memang betul. Kalau dia punya grade dengan mesh dia tak kena, memang out. Okey. GG ni bagus ke ambil hydro whey protein bagi nak bina otot? Makan saja senang, makan saja, makan biasa. Kalau nak ambil protein ni boleh ambil protein tak masalah, cuma dia punya ingredient lain tu Kalau ingredient yang contoh kan macam protein ni banyak flavor.
So bila banyak flavor ni, selalunya dia akan letak macam contoh nak buat coklat ke apa semua, dia letak sekali dairy, creamer apa semua. Tapi kalau ambil hydro whey protein saja, ambil memang ore saja, insya-Allah boleh. Okey, Putri Mir. Salam tuan, kalau pening melayang sebab gastrik itu kira vertigo akibat histamin kan? Ya, betul. Dia senang macam ni saya jelaskan, saya ambil masa 9.35, okey tak apa. Okey, untuk makluman, Haufai esok kita promo lah, flash sale untuk MBB promo. So jangan lupa ambil tindakan yang sepatutnya nah. So kita punya special promo tu adalah untuk minuman coklat. Sat mana minuman coklat? Okay, minuman coklat MBB ni, kita ada coklat juga. Okay, harga dia 69, harga biasa 74, harga promo 69. Lepas tu kalau beli sampai 3 paket, kita bagi harga sampai RM53 satu paket lah. Esok, jadi first time buat untuk harga promo macam tu. So ambil tindakan dah lah. Okay, so kita jawab balik soalan. Beli dengan Ditech betul? Okay, so untuk soalan balik, kalau pening melayang ni mudah. Kita kena tahu secara detail macam apa yang kontrol kita punya balancing. Apa yang kontrol kita punya balancing adalah vestibular adalah salur separuh bulat kita dalam bahagian dalam telinga kita. Orang panggil semicircular circle punya, orang panggil apa? Vestibular system kita lah. Salur separuh bulat. Yang mana dia kontrol, kalau kita tengok detail, dia ada tube dia tu X, Y, Z axis, kontrol kita punya balancing. Okey. Apa yang mengganggu? Sini apa pula ni? Okey. Apa yang mengganggu kita punya balancing adalah bila kita trigger, kita ingat sifat histamin dia boleh menyebabkan berlakunya, orang kata, satu, vasodilation, pembesaran saluran darah, dan menyebabkan hyperpermeability pada kita punya saluran darah, yang mana dia boleh bawa sekali cair. Bila berlakunya macam tu, kita akan rasa sendiri ya. Telinga akan rasa macam ada air, satu hal. Lepas tu kalau berlaku dekat kita punya koklia, kita akan rasa ada bunyi desing ataupun rasa ada macam menatang bergerak dalam kita punya telinga. Kalau berlaku dekat kita punya saluran separuh bulat, dia akan trigger untuk masalah vertigo lah. Masalah vertigo, yang mana ini orang panggil sebagai endolimbs hydrops. Berlakunya pertambahan cecair endolimbs pada bahagian dalam telinga kita, yang mana akan automatik akan ganggu kita punya balancing. Itu saja. Kalau jadi macam ni, makan Betacert takkan jadi. Kita buat apa maneuver untuk hilangkan vertigo tu pun takkan jadi juga benda ni. Benda ni dia akan sepatutnya hilang sendiri. Okey dah? Okey, Assalamualaikum Tuan Azwan. Nak tanya bila bangun pagi mulut kering. Bila bangun pagi mulut kering ni sebab silent reflux. Silent reflux ni bermaksud bila kita tidur sahaja, gas tu dia naik. Dia naik perlahan-lahan. Dia selalunya esok tu hidung nak sumbat sebelah, ataupun hidung rasa kembang, ataupun nak ada hingus sikit, nak tekak tu nak rasa lain macam sikit. Itu silent reflux lah. Cara tak mau bagi jadi benda ni mudah saja. Sebelum tidur, minum air dulu. Lepas tu kita urut, bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, dan baru kita tidur. InsyaAllah pagi tu nak membuang tak ada masalah. Tekak pun tak rasa masam. Tekak pun tak rasa benda pelik-pelik. Mulut pun tak rasa benda pelik-pelik. Okey. Kenapa? Okey, soalan yang best. Kenapa MBB Go dah tak ada? Ada, insya-Allah ada. Tapi sebabnya kami nak pindah server ke sini, ke MBB Diet MBB Diet Center ni, sebab tu kami tutup dan kami buat revamp sedikit pada kita punya apps. Bermaksud apps nanti yang ni cerita feature sikit apps nanti kita akan implement sekali AI punya function, artificial intelligence. Bermaksud untuk mengurangkan beban kerja Ditech.
Okay. So kalau macam soalan tipikal macam kenapa saya sakit macam ni, kenapa saya vertigo, okay, AI boleh jawab dah kat situ. Lepas tu dia akan bagi link kat nak pergi mana, apa semua, dia boleh explain secara detail lah. Dan untuk gambar makan pun AI boleh tengok dah based on kita punya simptom, dan dia juga boleh bagi resepi ataupun alternatif kepada apa yang boleh kita makan supaya kita tak boring makan lah. Okay, yang tu apa feature yang kita buat. Sebab tu untuk sementara waktu ni sebab tu kalau macam Dr. Effat nampak sekarang ni saya dah cepat jawab soalan kan. Bagi saja blood report, automatik saya boleh jawab. Ada perak keluar sebab sekarang semua pakai AI. Kita tidak, kita akan Dr. akan penat jawab soalan yang sama berulang-ulang kali. Okay. So kita yang ni, dan klien pula dia jenis tak mau tunggu punya. Aku tengah sasau ni, aku tak peduli lah. Aku nak tahu jawapan sekarang ni sebab apa aku jadi macam ni. Aku nak kena pergi lari pergi hospital ke apa ni kan. So AI akan jawab terus, cepat. Okay, ada promo Hafai tak? Ada, insyaAllah esok promo Hafai akan berlangsung. Special promo kali ni Twilight Coco beli 3 harga RM53, harga dia RM169 lah. Beli lah. Okey, sebelit. Tips untuk sebelit ni mudah saja. Pastikan cukup gula. Itu saja saya pesan. Pastikan cukup gula, cukup makan daging. Allah, apa pula ni? Ada saja dia kata. Okey, cukup gula, cukup makan daging, cukup makan lemak. Selesai masalah sebelit. Dan ingat, sebelum makan minum air dulu, urut bagi nafas sampai rasa lawas, bagi sendawa sampai rasa nafas lawas, baru makan. Lepas tu untuk jangan lupa ayam manis tutup. Kalau kurang, orang GGA ingat lah, dia punya penggunaan gula dia cepat sebab dia terpangkar dengan chronic stress. Gula dia bakal secara efisien. Dia macam enjin kereta yang orang kata enjin kereta tak servis. Macam tu saja. So dia pakai banyak minyak. Sama juga dengan orang GGA ni. So kalau tak mau bagi sebelit, gula kena lebih daripada orang biasa. Gula kena lebih. Nasi kena makan. Nasi tu makanlah sampai kenyang. Nak cukupkan gula, mudah saja. Tutup makan dengan ayam manis. Semudah itu saja. Buatlah ayam pandan sirap ke, buatlah ayam limau kasturi ke. Nanti saya buatlah resepi-resepi ayam manis untuk orang GGA ni, senang sikit. Tapi dia kalau macam koko, untuk macam kopi, Nescafe ke, Milo ke, memang out langsung. Memang out langsung, tak boleh. Benda bersusu memang out langsung. Dia pakai gula biasa je, tak perlu pun gula nak. Jangan sesekali guna untuk pemanis stevia ke, sebab dia 0 kalori. Dia bagi je sebelit. Apa sucrose, apa orang panggil sucralose ke, gula tebu tu sucralose lah. Yang orang kata gula O tu kan. Itu sucralose. Tak payah, pakai gula biasa saja. InsyaAllah senang behok. Kalau pakai candy time panic, jangan time panic dah. Tapi kalau time panic tu terlambat dah. Dia tak, bukan, dia tak. Kalau time panic tu automatic kembung. Automatic. Time kalau kita trigger anxiety kan, sakan lah, automatic kembung. Walaupun kita tak kembung, time tu memang kembung dah. Dia akan kembung. Dia mudah saja. Histamin, dia boleh dimetabolize oleh kita punya bakteri usus. Ingat lah, tak kira lah bakteri usus kecil ataupun bakteri usus besar, dia boleh metabolize. So bila kita stres saja, ingat lah, stres akan menghasilkan CRH. CRH ni dia boleh trigger kita punya mast cell. Mast cell akan menghasilkan histamin. Histamin ni dia boleh dimetabolize oleh kita punya bakteri usus, yang mana automatik kita akan kembung. Sebab tu kalau macam kita panik kan apa semua, tiba-tiba perut kembung, lepas tu nak sendawa terpasai, kena sergah kan tu lah, perut kembung. Tiba-tiba perut aku kembung. Siapa ni sendawa-sendawa hantu pun pelik siapa ni kan. Macam tu lah. So terlampilah gula-gula, insyaAllah dia akan membantu. Okay. Koko ni bancur dengan air saja atau boleh campur dengan apa-apa? Orang nak campur dengan dengan susu badam. Tapi boleh, sekali-sekala boleh lah. Susu badam ni tak apa nak kata, taklah nak kata memang elok pun. Taklah nak kata, sebab susu
taklah nak kata elok sangat pun. Tapi kalau nak ambil boleh saja, tak ada masalah pun. Tapi jangan kerap bang, tu je. Sana. Apa yang saya guna file pening melayang akibat pening melayang akibat gastrik. Tips terbaik untuk rawat penyakit ni tuan. Tips terbaik untuk merawat penyakit ni adalah praktis sulfide. Lepas tu belajar betul-betul MBB tu. MBB ni kalau orang datang kat saya lepas tu dia kata dia MBB ketat-ketat dah, saya kata memang pergi dah kawan ni. MBB ni ingat benda. Dia makan bagi sedap. Sedap ni penting lah. Sedap, makan bagi puas, makan bagi kenyang. Kalau sedap ni tak ada, puas ni tak ada. Bila puas tak ada, dia tak kenyang lah. So, makan tu bagi sedap. Kalau tak tahu macam mana nak makan tu bagi sedap, dia takut makan saja, kontak Dietec hantar gambar makan kat mereka. Kalau tak boleh juga selesai masalah, cari saya akan repair. Bagi saya masa 2 minggu saya akan selesaikan masalah. Beg kuning. Dia kata saya beg kuning tu dah hilang lah. Tak tahu sebab apa dia kata saya melanggar violation benda apa. Tak tahu lah. Biar tak apalah. Tapi kalau untuk nak beli, kontak Dietec. Kontak Dietec ataupun beli dekat website ataupun beli dekat Shopee. Lepas tu kontak saya semula kata okey dah buat belian dekat Shopee. Lepas tu tunjuk resit, harga kena betul tau. Kalau harga tak betul, saya minta tambah. Okey, harga kena betul. Lepas tu saya akan pass dekat Dietec. Selepas tu untuk belian seterusnya beli saja pada Dietec tersebut nah. Okey. Kalau beli apa-apa kalau beli pakai Atomic ke apa kan, tunjuk resit apa sebab kita nak bagi Dietec yang jaga kita ni at least dapatlah dia punya habuan sikit, sebab dia orang pun kerja pun harapkan untuk komisen ni nah. Okey tuan, macam mana nak dia boleh dia jawab dah kot. Putri Mir tadi akibat gastrik ni dia jawab dah. Leher tegang, kepala jadi begal. Okey, kena ingatlah. Leher tegang sama juga sifat yang ni bab adrenalin. Adrenalin dia boleh mengecukan tisu lembut. So kepala jadi begal sebab histamin pula. Benda ni disebabkan oleh masalah kita punya masalah likikan lah. So macam mana sekalipun kita kena trace balik makanan apa yang kita tak boleh makan. Selalunya orang tersilap. Seorang tersilap. Kata kadang-kadang makan tempe. Okey, dia kata tempe ni tinggi dengan probiotik, bagus ni. Tak boleh. Tempe ke ataupun apa dia kata makan belacan, dia tengok TikTok ni kena makan belacan tinggi probiotik, tak boleh. Diikut kita punya kemampuan khusus. Ikut kemampuan khusus kita untuk proses benda tu. Kalau untuk orang tu dah sakit lama, ini kalau untuk orang tu dah sakit lama, kemungkinan besar dia tak ada kebolehan untuk nak makan benda-benda macam tu dah. So tak boleh buat apa lah. Tapi kalau macam orang sakit baru, boleh fully recover balik, dia bolehlah makan. Dia masih boleh makan apa belacan apa semua, alhamdulillah tak ada masalah lah. Tapi kalau untuk yang dah sakit lama, dia kata dia kehilangan kebolehan untuk nak makan belacan, saya kata minta workout untuk bidang otak semula. Kita boleh kurangkan load stress pada kita punya organ dalaman, boleh masakkan HNMT yang mencukupi, InsyaAllah boleh makan balik belacan lah. Okay, so GERD boleh bagi buat ketat dada? Memang boleh sangat-sangat. Okay, lupa nak maklumkan. Okay, di MBB Diet Center ni InsyaAllah kita akan operate full operation kita pada 1 Oktober nanti. Dekat sini kita akan buat ujian yang memang kat mana tak ada buat tau. Ini kerjasama dengan Sky Clinic, Dr. Roland dan Dr. Sashi, yang mana kita akan buat ujian spesifik untuk masalah leaky gut dan juga untuk masalah jantung. Sebab apa masalah jantung kita buat sekali? Sebab orang selalunya buat ujian darah. Selalunya kalau buat macam terutama yang buat kat hospital kerajaan, dia buat basic saja, buat basic blood test, screening. Dia tengok okey, clear, tak ada masalah. Dia buat ECG tak ada masalah, buat ujian darah tak ada masalah. Aku ni sakit jantung ke apa kan? Lepas tu sakit mencucuk sikit. Okey, dia kata Allah, aku sakit jantung ni. Lepas tu dia pergi balik emergency buat ECG, tak ada apa pun. Lepas tu dia buat TROP-T apa semua okey je. Buat APOB apa semua okey je kan. Buat CRP pun tinggi sikit kan. So dia menimbulkan banyak tanda tanya, apa masalah sebenarnya yang berlaku ni kan.
Okey, dekat MBB dari saya tadi kita akan buat ujian spesifik untuk kita tutup buku ni tu. Okey. Kita akan buat ujian yang mana nak bagi tahu sekonfirmnya yang masalah mencucuk, rasa sakit dada belah kiri ni apa semua bukannya masalah jantung. So, bila dia nanti yang bagus yang mana ni, nanti bila dia rasa macam sakit mencucuk sikit ke apa semua kan, dia dah tahu, oh ni bukan masalah jantung ni sebab masalah leaky gut. Masalah aku ada makan benda tak betul ni sebab tu rasa mencucuk sikit. Sebab dia dah confirm kan, dia ni bukan masalah jantung, dia masalah usus sahaja. Nah. So insya-Allah nanti saya akan umum dia punya harga package sekian. InsyaAllah harga dia rakyat Marhain pun mampu milik kita, bukannya mengapa orang. Okey. Nanti boleh set appointment, nanti saya akan bagi tarikh semua boleh set appointment, datanglah nak. Kita akan buat ujian yang mana benda ni akan mengurangkan banyak stres emosi. Dia tak fikir aku memang soft untuk aku dah tak ada sakit jantung, aku tahu ni semua masalah perut saja, aku kena relax. Dia relax kan sebab dia tahu bukan masalah jantung. Okey. Urat okey, saatlah kita tengok. Saya pergi pada paling latest sekali ya. Sakit pinggang otak belah kiri tak hilang-hilang even dah pergi fizio. Okey, kalau pergi fizio tak hilang juga, cuba cek untuk masalah batu karang. Kalau masalah batu karang tak ada, cuba cek untuk masalah tulang, cek masalah batu karang, cek masalah tulang belakang sekali ya. Kalau dua-dua ni tak ada juga, dan kita kata sebab masalah otot. Sebab apa masalah otot? Sebab histamin dia boleh mengejutkan otot juga. So dia akan sakit belakang, sakit pinggang, ni perkara normal kalau ada masalah leaky gut ni. So cek dulu. Kalau tak ada masalah batu karang, tak ada masalah tulang belakang, memang problem dia yang itu je lah. Okey. MBBDC boleh buat skop sekali ke? Kita tak buat skop sebab skop ni bagi kita macam satu benda purbakala lah. Kita just buat untuk CT scan lah kat sini. Dia lebih detail. Sekali skop tu setakat nampak merah saja apa semua tak guna lah, tak payah pun. Dia kalau kita nak tengok sama ada kalau macam kita buat CT scan, kita boleh tahu dah orang ni okey. Kita dah tahu dia ada hyperhernia ataupun tak saja, itu saja. Kalau untuk nak buat test untuk H pylori, kita buat urea breast test pun dah cukup dah. Kita kata okey, urea breast test. Okey, ada masalah apa H pylori. Confirm dah. Dia boleh confirm dah kat situ. Even buat blood test pun kita boleh tahu dah sama ada jangkitan H pylori ataupun tak. Tak perlu dah kita nak masuk skop nak pergi kutin dekat ulcer tu, tak perlu dah. So yang penting kalau skop ni just kita nak tengok untuk masalah ni untuk masalah hyperhernia. Hyperhernia type 1 ke type 2 ke type 3 ke type 4. Itu je. Mohon baca komen saya kat mana? Jentayu eksklusif urat bergetar macam ada spring ni, situ jijik ke, kadang di tapak kaki, kadang-kadang kat tulang tongkeng. Tulang tongkeng pula dah. Urat bergetar macam ada spring ni, situ jijik. Dia bukan nak kata situ jijik. Bukan situ jijik. Dia orang kata high CRH, low cortisol punya simptom. Itu saja yang menyebabkan kita punya dia senang. Kalau untuk kita ada tremor ni masalah getah ni, kita bergantung untuk penghasilan tenaga melalui adrenalin. Dia senang macam ni ya. Senang nak bagi faham orang pening adrenalin, cortisol ni tak menentang apa. Adrenalin dan cortisol ni antara tugas dia penting adalah untuk menggunakan gula sebagai tenaga. Okey ya. Imagine dia macam enjin kereta. Senang kata. Adrenalin ni adalah spark plug. Okey. Dan cortisol ni pula dia macam cortisol ni kata fuel lah, minyak Cortisol ni fuel. Okey. So kalau kita ada masalah dengan penghasilan cortisol akibat CRH kita sentiasa tinggi, cortisol kita rendah, kita akan sentiasa spark plug tu sentiasa start lah ketik dan setiap kali kita ketik tu badan akan menunjuk-unjuk dia macam kereta yang habis minyak. Semudah macam tu saja kita nak faham. So kalau kita dalam keadaan chronic stress yang mana result dia adalah low cortisol, kita high CRH, tremor, body tremor ni, badan ketak ni, rasa kita vibrate ni adalah perkara biasa.
Okey, untuk HB level. Tuan Puja, tekanan darah tinggi. Sebenarnya apa? Padahal kita rasa sihat je, tapi dok suruh ambil ubat. Kena tengok juga bacaan darah tu macam mana. Kena tengok. Sebab kalau ada macam untuk apa, saya tak apa, saya boleh kata sebab saya seorang arkitek, saya profesional. So saya boleh kata profesional lain lah. Kalau macam arkitek, dia ada bongok dengan ada yang cerdik juga. Sama dengan doktor juga, ada juga yang bongok dengan cerdik. So kalau jumpa yang tak banyak cerdik sangat ni kan, dia tengok bacaan tekanan darah tu melebihi daripada 120/80 pun dia kata tekanan darah tinggi dah. Ada puak-puak macam ni. So kena tengok betul bacaan tekanan darah kita akan meningkat selari dengan kita punya umur. Ni kena ingat lah. Sebab selari dengan kita punya umur, kalau kita hidup sedentary, automatik kita punya arteri kita akan hilang keanjalan. Bila hilang keanjalan, tekanan darah kita dia work dalam orang panggil apa, hidrolik punya sistem. Okay. So bila arteri tu keras, automatik kita punya pressure kena naik. Ini perkara biasa. So selagi umur, tekanan darah kita akan naik macam tu. Okay. Kecuali kalau kita makan okay, and then kita workout okay, tekanan darah kita boleh dah nak revert macam 20 tahun balik lah, macam umur ataupun 10 tahun balik, macam umur 40, tekanan darah macam 30. Okey, tak ada masalah sebab dia aktif. Tapi ikut umur lah sebenarnya, tekanan darah ni ikut umur. Dan kalau kita ambil ubat tekanan darah dalam keadaan tiada keperluan, apa yang akan berlaku, tubuh badan akan cuba sedaya upaya untuk meningkatkan balik tekanan darah tu back kepada dia punya normal. Dan benda ni stres. So kita kena tanya, timbang tara. Kalau macam seorang doktor tu pandai, dia akan timbang tara. Adakah kebaikan melebihi pada keburukan? Dia akan timbang tara. Dia tak boleh ambil sembrono saja, orang kata. Okey. Okey, saya tengok. Rambut gugur ni sebab kita kekurangan penghasilan biotin selalunya. Kekurangan serta-serta vitamin B kat salah saya. Kalau macam kita selalu trigger untuk penghasilan histamin, ia akan boleh menyebabkan berlakunya masalah rambut gugur. So praktis lah MBB, ambil lah file ataupun ikut keturunan juga. Kalau keturunan dia memang mak dia memang ayah dia memang botak, so dia orang kata kemungkinan besar akan botak juga. Iaitu genetik, itu memang betul. Okey, so kita tengok lagi. Kenapa soya dan cendawan tak mesra MBB? Dia mesra sebenarnya. Cuma soya ni kita tak apa nak berkenan sebab selalunya soya ni mass produce. Yang mana kita beli kat luar ni mass produce. Mass produce ni bermaksud dia banyak racun dah. Itu je anaknya. Itu banyak racun dah. Lepas tu kalau macam untuk cendawan dia ada certain gula yang saya lupa dah apa nama, yang susah nak digest untuk orang ada masalah usus. Itu saja. Tapi kalau dia dah okey nanti, try lah ambil sikit-sikit. Tapi dia kalau okey boleh digest sikit pun, kita start naikkan dia punya jumlah lah. Cendawan ni okey saja, tak ada masalah pun. Okey. Okey, baik. GGA ambil hafal boleh bekam ke? Untuk bekam ni kan, okey, untuk masalah bekam, dia sama juga untuk mengurut. Dia sama saja macam mengurut. Kan macam ada orang pergi mengurut, dia lepas tu pergi mengurut dekat orang tu Jawa kan, dia mengurut sikit punya kuat kan, sampai orang tu lebam badan. Esok tu trigger simptom seminggu sampai siap demam lagi ke atas. Sebab dia bagi stres pada dia tubuh badan. Tu satu. Dan kalau untuk buat bekam pun benda sama exactly yang akan berlaku pada orang tu. So untuk pada peringkat permulaan, saya tak suggest lah. Saya suggest kalau untuk buat bekam, bila dia ambil vitamin D, HPD tu, and then dia pergi buat test untuk vitamin D dia lebih pada 140, dan kita kata okey boleh buat bekam. Okey, sebab tubuh badan dia insya-Allah dia punya vitamin D cukup untuk kontrol dia punya immune system daripada bertindak menggila tak terpasat. Then boleh kita buat. Tapi kalau macam baru MBB,
kita tak tahu lagi vitamin D level dia banyak mana. Dia tak ambil lagi suplemen vitamin D, ataupun ambil suplemen vitamin D masih trigger allergic reaction, tak sesuai lah buat bekam. Sagi buat bekam, seminggu pula sasau. Leceh jawab dia. Okey. Tuan rasa perlu tak ambil ubat tu? Saya, kalau untuk nak dapat kepastian kan, nanti 1 September arrange appointment dengan Dietech. Mainlah sini MBB Diet Center. Kita buat berbincang dengan kami, dengan Dr. Roland, dengan Dr. Sashi, dengan saya. Kalau ada ujian yang perlu kita buat, kita perlu buat ujian untuk bagi sedap hati apa semua kan. Kalau untuk nak dapatkan khidmat nasihat bab tu pun boleh. Sebab saya tak tahu bacaan darah berapa, macam mana tidur okey ke tak, makan apa, suplemen apa ambil semua sekarang, ubat apa ambil sekarang, saya tak tahu. So kalau saya bagi tak, saya jadi benda bukan-bukan, mampu saya. Itu je. Okey. Banyaknya soalan. Sat, sebelum sudah pukul 10 dah pun. Dah, saya macam ni saya kena recap balik untuk topik malam ni. Baru nak recap balik. Okey, baik. Untuk topik malam ni, untuk orang yang dah sihat daripada masalah gastrik, anxiety ni dah berbulan dah okey, lepas tu tiba-tiba relax balik, selalunya sebab disiplin out. Disiplin out. Dan juga dia tak workout. Sebab apa? Walaupun kita boleh repair balik kita punya masalah GGA, masalah leaky gut kita, dia tetap akan meninggalkan parut dekat kita punya usus, menyebabkan penghasil dan aminoacids kita kurang. So bila kita kurang workout pula, kita hilang berotot lagi, kita akan kurang kebolehan untuk menggunakan gula secara efisien, menyebabkan kita memberi tekanan yang tak sepatutnya kepada kita punya organ dalaman, mengurangkan enzim penghasilan enzim HNMT, menyebabkan kita kurang lagi proses kebolehan untuk mengurangkan histamin, menyebabkan kita trigger balik dan relax balik benda tu. So tak mau bagi relax, maintain lah alpha itu, berpasin lah sangat, tolonglah maintain alpha itu, bagilah kami ni boleh bisnes. Okay, practice MBB betul-betul. Lepas tu workout tu sangat penting untuk kita buat simpanan gula pada kita punya otot, menyebabkan membolehkan kita menggunakan gula lebih efisien, kurang tekanan pada kita punya organ dalaman kita boleh menghasilkan HNMT yang mencukupi untuk mengurangkan histamin yang terhasil, menyebabkan kita boleh suplemen kekurangan penghasilan enzim oksidat dekat kita punya usus dengan organ dalaman kita untuk urai lebihan histamin. Itu sahaja nah. Okey. So kita tengok balik soalan daripada bawah saya ambil HPD memang kena pair dengan Hafai ke boleh ambil tanpa Hafai tak? Ambil lah dengan Hafai, tak ada masalah pun, ambil dengan Hafai sekali. Tapi kalau tak mau ambil tu, nak selang-selang Hafai tu tak ada masalah lah. HPD tu kena ambil. HPD ni pair dia dengan Real B. Pair dengan Real B. Kalau boleh maintain saja dulu sampai okey betul. Okey. Tuan saya minum air sebab terasa macam dah sangkut kat dada. Kalau hari ni kenapa ya? Sebab kita punya tekak kita ni kita dinamakan esophagus ni, dia automatik. Kita terbalik macam kelawak sekalipun, dan kalau kita makan dia tetap boleh naik atas melalui proses peristalsis. Proses peristalsis ni pun automatik tau. Okey, bila kita stres, tubuh badan kita akan terperangkap dalam mode simpatetik dominan, lawan atau lari. Bila terperangkap dalam mode simpatetik dominan, lawan atau lari ni, dia akan mengurangkan bekalan darah dan bekalan saraf pada kita punya sistem penghadaman. Sistem penghadaman ni bermaksud daripada kita punya mulut, tekak, perut, pankreas, hati, semua sekali lah, termasuk kita punya lubang dubur tu. Okey, so bila ni berlaku sahaja, dia akan mengganggu kita punya proses automatik tersebut lah. CS kita punya, untuk membolehkan tekak kita punya boleh menelan dengan sempurna, dia kita kena dalam keadaan simpatetik dominan. Simpatetik dominan ni maksud mode kita rehat dan hadap, baru proses menelan kita okey. Kalau kita terperangkap dalam mode parasimpatetik, maksudnya parasimpatetik yang rest and digest tu parasimpatetik. Kalau simpatetik pula maksud kita dalam mode lawan atau lari, kita kurang bekalan darah dan saraf. Kalau kat tekak kita, dia akan berlaku global sensation. Global sensation ni maksud benda tu terlekat, terlampilah yang banyak mana sekalipun, dia akan tetap terlekat. Tapi cara nak selesaikannya, kita minum air, lepas tu kita urut bagi sedawa sampai nafas rasa lawas. InsyaAllah tekak tu dia akan kembali hilang benda tu nah. Itu saja.
Okey, terima kasih Siti Noratika. Thank you very much. Okey, baik. Habis dah untuk kita punya live kali ni. Apa dia? Ingatlah, saya akan umumkan untuk kita punya promo esok ni. Esok ni kita punya promo. Special promo dia adalah kita punya Happy D, kita punya ni harga RM53 kalau beli 3. Nah. Okey. Mana soalan dia? Mana soalan tu? Type balik kat sini. Saya tak nampak. Banyak. Apa untuk Putri Med? Tolong letak balik soalan ni. Tolong komen balik soalan ni. Okey. Lepas tu insya-Allah untuk MBB Diet Center ni kita terletak di Soho Suite KLCC. Nanti saya akan bagi location dia, tempat parking dekat mana. Sebelum 1 September ni lah. Dan saya akan maklumkan package apa yang kami sediakan. Package yang mana kami sediakan ni tak ada kat tempat lain, special untuk dekat MBB Diet Center. Sebab kalau kita buat benda yang sama, no point lah. Sama macam pergi hospital biasa, no point lah. So kita akan buat ujian yang spesifik untuk orang ada masalah penghadaman dan juga untuk confirmkan bukan masalah jantung. Ini yang penting dia ni. Masih ada radang kalau vertigo. Kalau vertigo ni maksud dia kita masih ada masalah ni histamine intolerance. Kalau ada masalah histamine intolerance, maksud dia kita kena ada masalah leaky gut lah. Ataupun macam terlebih makan benda yang tinggi histamin pun boleh tiga vertigo juga tau. Okey, ngam-ngam gastrik terus kepala vertigo. Ya, memang betul sebab dia masukkan histamin. Histamin ni akan menyebabkan kita berlaku endolin hydrop, iaitu pertama cucuk air pada kita bahagian dalam telinga kita, mengganggu kita punya semicircle canal dekat dalam bahagian dalam kita yang kontrol kita punya balancing, menyebabkan kita rasa vertigo. Itu saja. Kalau teruk sikit kita akan rasa macam telinga tu ada air, padahal kita tak mandi pun. Sebab apa rasa macam telinga ada air ni? Kita bubuhlah air kat sini, tolak keluar, bubuhlah air, tolak keluar, tapi tetap ada rasa air juga. Lepas tu lama-lama dia rasa macam semut pula. Jangan dikoreknya telinga tu. Boleh buat full check up ke sana tu? Ya, memang boleh. Dan kami kat sini bukan buat yang typical punya test. Sebab kalau buat typicalnya test, be the point lah untuk nak datang ke sini. Itu maksud dia boleh pergi buat ke hospital mana-mana pemulihan. Tak. Kat sini datang, kita buat full check up spesifik untuk masalah usus dan juga untuk masalah jantung. Lepas tu kita akan bagi penerangan secara detail apa sebenarnya yang berlaku. Saya akan ambil masa 45 minit untuk explain apa, okey, bacaan ni sebab apa, bacaan ni sebab apa, bacaan ni sebab apa, bacaan ni sebab apa, dan akan bagi plan macam mana untuk selesaikan masalah tu. Dah? Lepas tu kita akan pair dengan dietec dan dietec akan jaga untuk klien tu. Nah. So kita bagi premium punya services. Okey. Itu sahaja semua. Terima kasih semua. 1 Oktober. Dan saya akan maklumkan untuk pembukaan untuk MBB Diet Center ni lah. Okey, baik. Semua, thank you very much. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya umumkan untuk promo nah. Thank you very much.